teruskan. Kita sambung pada muka surat 3, baris yang bawah sekali. Pada katanya, dan hendaklah kamu ingat akan 3 perkara ini, supaya kamu gemar kepada taubat. Dan hendaklah kamu ingat akan 3 perkara ini, 3 perkara yang lagi akan datang sebutnya, supaya kamu gemar kepada taubat. Supaya datang dalam hati kitanya kegemaran kepada taubat. Suka nak taubat daripada dosa-dosa. Sebagai latar belakang dulunya, ini lakahan yang kedua. Ini adalah lakahan yang kedua pada jalanan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana lakahan yang pertama tu dikatakan ialah lakahan ilmu. Jadi selepas pada seorang itu mempunyai ilmu, tahu dah cara untuk nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semata-mata tahukan cara beramal ibadat, dah kenalkan Tuhan yang kita nak ibadat kepada dia. Tetapi amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlancar melainkan suci daripada dosa-dosa. Melainkan suci daripada dosa-dosa. Sebab dosa itulah, dengan sebab dosa yang ada pada diri seorang itu ialah jadi suatu perkara yang menghalangkan seorang daripada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ibadat dia tu tak terlaca, tak terjalan dengan sebab keadaan dia tu berdosa. Macam mana tak kena taubat? Sebab dosa itu membesarkan akan tertegah dapat, akan menegahkan dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kepada amal ibadat. Jadi tangga yang kedua, lakahan yang kedua untuk lancarkan kita dalam amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala ialah tak dapat tidak kita menyucikan diri kita daripada segala dosa-dosa, supaya kita senang dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya dosa itu tak menambatkan kita, tak mensegankan kita daripada amal ibadat. Sungguh pun katanya mesti kita bertaubat, tilik kepada hukum syarak pun taubat daripada dosa walaupun dosa kecil sekalipun adalah wajib. Maka hukum syarak tu kita dah maklum, tetapi nak boleh jadi taubat, nak boleh lakukan taubat, itu tak dapat tidak kena ada buat kesiapan. Maka di sini dia katanya, hendaklah kamu ingat akan 3 perkara ini. 3 perkara yang lagi akan sebut. Supaya kamu gemar kepada taubat. Maknanya 3 perkara yang lagi akan datang ini ialah sebagai muqaddimah. Sebagai muqaddimah bagi taubat. Maknanya amalan taubat itu tidak terjalan, tidak terlancar, melainkan kita kena ada 3 perkara ini. Kena ingat kepada 3 perkara yang disebut di sini. Mana dia 3 perkara? Pertamanya, ingat akan bersangatan keji segala dosa dan mudaratnya.
dan jadi dinding antara hamba dan antara Tuhan yang dikasihi. Ini mukaddimah dia. Sebagai penduluan dia. Yang katanya untuk kita nak jadi gemar suka kepada taubat, pertamanya kita kena ingatnya begini. Kena teringat di dalam hati, kena perasan dalam hati, kena fikir dalam hati kita, bahwasanya bersangatan keji segala dosa. Dosa itu adalah perkara yang keji sebagai keji yang sangat. Perkara yang keji. Maka dengan sebab benda yang keji, tabiat kita suka kepada bersih. Tabiat kitanya kita suka kepada bersih. Adat kitanya suka kepada bersih daripada kekotoran. Lebih-lebih laginya kekotoran yang ada pada zahir, kita selalu menyucikan. Maka sedarlah bahwasanya dosa itu pun setengah daripada benda kotor, benda keji juga. Maka tak dapat tidak dengan secara tabiat manusia itu dia suka kepada bersih, maka mestilah bersih daripada segala dosa. Satu dia katanya ingat, kena ingatkan bersangatan keji segala dosa. Maknanya dosa itu ialah perkara yang sangatan keji. Dan mudaratnya atas pada keji. Bersangatan mudarat segala dosa. Jadi dosa yang ada kat badan seorang itu ialah sangat mudarat kepada diri seorang. Maknanya tak boleh kita nak biarkan diri kita kekal dengan dosa. Sebab dosa itu memberi mudarat kepada diri seorang pada amal ibadat dia. Seperti apabila seorang itu kena suatu penyakit, doktor katanya penyakit ini tak boleh biarkan nanti mudarat kepada badan, tak dapat tidak kena buang. Walaupun sampai tahap kena potong kaki sekalipun, kita sanggup kena potong. Sebab kuman itu memberi mudarat. Kalau biarkan begitu tak buang, maka akan melarat sampai seluruh badan. Maka begitulah dosa itu sangat mudarat. Mudarat dia tu sebab dia menghalangkan kita daripada amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dia katanya dan jadi dosa itu jadi dinding, jadi sekatan, jadi dinding antara hamba dan antara Tuhannya. Jadi dosa itu jadi dindingan di antara kita hamba dan di antara Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seganlah kita tu daripada amal ibadat. Tak nak masuk dekat. Tak boleh kita berdekatan dengan Allah Taala dengan keadaan kita tu kotor cuma dengan sebab dosa. Itu satu perkara yang patut kita ingat. Satu. Dan yang kedua, ingatkan bersangatan siksa Allah Azza wa Jalla dan sangat sakit marahnya yang tiada kuasa bagi engkau dengan dia. Perkara yang keduanya, yang sepatut kita ingat untuk kita jadi gemar kepada taubat, nak taubat tu yang keduanya, ingatkan, kita teringat dalam hati akan bersangatan siksa Allah Azza wa Jalla, bersangatan dendaan Allah Ta'ala, azab Allah Ta'ala. Jadi azab Allah Ta'ala terhadap orang yang berdosa di akhirat nanti, azab itu, dendaan yang sangat berat. Dan sangat sakit marahnya. Marah tu maknanya azab juga. Dan sangat sakit, sangat pedih. Marahnya, yakni sakit itu azabnya, azab Allah. Sangat sakit apa saat itu yang tiada kuasa bagi engkau dengan dia. Kita tak mampu nak tahan. Kita tak boleh nak tanggung.
azab Allah Ta'ala itu di atas dosa-dosa kerana dosa itu di akhirat nanti sangat berat. Seksaan itu sangat berat. Tak mampu kita nak menanggungkan. Dua. Yang ketiganya dan yang ketiga, ingat akan dhaif kamu. Kita orang dhaif, kita tak kuasa. Badan kita dhaif. Ingatlah akan dhaif kamu. Kita ingat akan kedhaifan kita dan tiada kuasa kamu pada bersangatan seksa itu. Badan kita badan yang dhaif, kita bukan orang yang kuat, dan kita tak kuasa di atas nak menahankan di atas seksa Allah Ta'ala yang sangat berat di akhirat nanti. Itu tiga perkara. Maka bagai yang ketiga dia buat bandingnya, bahawa mereka, jadi dia katanya cuba kita fikir. Kita bukan kuat. Macam mana kita nak menanggung akan seksaan Allah Ta'ala. Jadi berbeza bagai yang kedua dengan bagai yang ketiga tu. Bagai yang kedua, dia suruh kita ingat kata seksa Allah Ta'ala itu seksa yang sangat berat. Yang ketiganya, tilik kepada diri kita bukan badan yang kuat. Badan kita badan yang dhaif. Tak kuasa nak tanggung akan azab-azab Allah Ta'ala di akhirat nanti dengan sebab berdosa. Itu berbeza. Yang kedua dengan yang ketiga. Yang kedua, ingat kata seksaan Allah Ta'ala itu berat. Yang ketiganya, tilik kepada badan kita yang sangat dhaif. Tak kuasa nak tanggungkan azab yang sangat berat itu. Bandingnya, sebab bahawasa mereka yang tiada tertanggung akan panas matahari. Sebab bahawasa mereka orang kita ni lah, tiada tertanggung, tak boleh nak sabar, tak boleh nak tahan akan panas matahari. Kalau waktu tengah-tengah hari duduk di bawah cahaya matahari dengan tidak ada payung, dengan tidak ada lindungan, tidak ada teduhan, tak kuasa nak tanggung akan panas matahari. Dan tiada tertanggung akan tapar askar. Dia biasanya zaman dulu tu askar, dia zalim. Siapa dia buat salah, dia tapar. Dia pukul. Dia hantam. Sekadar askar tu manusia. Manusia. Tapi kalau askar ni biasanya kuat-kuat kan. Biasanya askar tu orang kuat-kuat. Sekiranya kalau dia tapar tu pun tak boleh nak tahan dah. Dan gigit semut. Semut gigit tu pun kita dah gatal dah. Padahalnya kalau kita kira tu semut tu bukan ada bisa pun. Bukan bisa sangat. Gigitan dia, tetapi tu pun kalau seekor, kalau kena sengat gigit di semut boleh 10 ekor, tu pun kita dah tak boleh nak tahan dah. Apakah lagi tengok betapa bagaimanalah tertanggung akan panas api neraka. Macam mana kita nak tahan, nak menanggung akan panas api mereka. Padahalnya panas cahaya matahari itu dah kita tak boleh nak tanggung. Tak boleh nak tahan. Duduk tengah-tengah panas tu nak kepada payung, nak kepada apa yang menudungkan kita daripada panas matahari. Macam mana kita nak menanggung akan panas api neraka? Tentu tidak sama sekali. Padahalnya panas api neraka tu beberapa ganda-ganda, berjuta-juta ganda daripada panas cahaya matahari. Satu. Dan pukul segala tukat malaikat zabaniyah. Kalau kena tapar di askar tu pun tak boleh nak tahan dah. Setengah orang tu sampai pingsan.
Macam mana nak boleh tahan malaikat Zabaniyah memukulkan dia dengan tungkat. Tungkat tu pula daripada besi. Tadi tapa dengan tangan saja. Tapa tu dengan tangan dan bisa segala ular yang seperti segala tengkuk unta. Dan bisa segala ular, ular di dalam neraka. Dan bisa ular-ular yang ada dalam neraka, besar dia tu yang seperti segala tengkuk leher unta. Besar-besar dia tu banding seperti leher unta, seekor-seekor besarnya begitu lalu. Maka macam mana kita nak tanggung? Padahalnya semut, gigit di semut tu pun kita dah gatal, kita dah tak boleh nak tahan. Maka betapakah nak boleh tahan akan bisa-bisa segala ulat yang sebesarnya begitu. Lagi pulanya yang dijadikan dia kan ular itu daripada api neraka. Ular tu pulanya ular yang dijadi daripada api neraka. Ular di atas dunia ni bukan dia api neraka. Tu pun kalau sengat diular tu pun berapa lama dah uzur sakit, bisa dia. Tu maknanya dan dijadikan dia kan ular itu daripada api neraka di dalam negeri marah, yakni negeri azab. Tepat tu pulanya tepat azab. Tentu tidak ada sifat ke-19 sama sekali. Jadi ini 3 perkara yang sepatut kita ingat supaya menggerakkan hati kita di dalam amalan taubat. Jadi jadi nak tanamkan kesedaran kita, nak tanamkan kesedaran kita untuk kita untuk kita bertaubat daripada dosa. Maka 3 perkara inilah dia suruh kita ingat-ingat supaya menggerakkan hati kita kepada bertaubat. Katanya na'udzubillah daripada azab tadi. Kami berlindung dengan Allah. Thumma na'udzubillah. Kamanin berlindung kami. Kamanin kami berlindung dengan Allah daripada marahnya, daripada murkanya dan seksanya. Dan maka apabila kamu mengekali atas ini segala ingatan yang 3 tadi, apabila kamu mengekali sentiasa kita mengingatkan 3 perkara tadi, dan kamu mengulang akan dia dan pada malam dan siang, jadi maknanya 3 perkara tu kita bagi sentiasa ingat, tidak lalai daripada 3 perkara kita ulangkan peringatan 3 perkara tu siang dan malam setiap masa kita dalam teringat begitu, maka nascaya membawa ia akan kamu kepada taubat. Nascaya membawa ia ingatan 3 perkara tadi itu akan kamu kepada taubat. Dia akan menarik kita kepada taubat. Dia akan menjalankan kita kepada taubat. Dia rasa tak senang hati kalau tak taubat. Dengan sebab dia rasa risau, rasa rusing, macam mana dosa tu banyak, macam mana nak boleh mendekati kepada Allah dengan sebab keadaan kita ni berdosa cuma kotor. Dan lagi pulanya seksa Allah Ta'ala dalam neraka nanti sangat berat, sangat azab. Dan badan kita pun dhaif, tak mampu nak tanggungkan segala azab yang begitu sangat, begitu berat.
Begitulah siang malam kita tanamkan ingatan tersebut. Tentu sama sekali akan jalan, akan jadilah amalan taubat itu. Akan jadi taubat. Akan berlakulah taubat. Taubat yang membanyakkan, yang melepas daripada taubat tu nak taubat yang banyak, yang melepaskan daripada dosa. Jadi ini kita boleh gunalah sekiranya kalau seorang itu dia tanya kita macam mana saya banyak dosa tapi tak terasa nak taubat. Tak terasa nak taubat. Ada juga ingin nak taubat tapi tak terjadi nak taubat. Tidak ada peluang nak ambil masa taubat. Maka kita bagi tahulah ke dia, katanya kena ingat macam ni. Kena ingat benda ni siang malam, dia akan jadi sendiri. Dengan sebab apabila kita ingat kepada 3 perkara yang tersebut, kita berasa tak boleh nak biarkan kita dalam keadaan berdosa. Sebab sebab macam tadi sebutnya. Lalu tu dia rasa tak senang hati, tak boleh nak duduk. Rasa risau dengan sebab dia berdosa, tak lama dia akan jadi taubat. Sekiranya kalau kita lalai daripada fikirkan, ingatkan perkara yang tersebut, 3 perkara tadi, memang tak jadi nak taubat. Berdosa, biar akan berdosa. Dia tak fikir pun kalau dosa banyak, macam mana nak mendekati kepada Allah dalam keadaan kita kotor dan cemar. Dia tak fikir pun macam mana nak menghadapi azab yang sangat berat daripada Allah Ta'ala di dalam neraka. Dia tak fikir pun kata badan kita tak kuat, tak boleh nak menanggungkan seksa. Lalu tu tak terjadi taubat. Tetapi kalau teringat benda tu, rasa katanya azab di depan, azab ada di depan, maka mestilah buat kesiapan. Seperti apabila kita tahu katanya, di depan tu ada polis nanti duk jaga nak cek barang-barang, maka memang kita akan buat kesiapan di awal. Yang nak kena dendanya sebab tak ada buat kesiapan tu. Apabila kita tahu katanya ada dicek di sana, memanglah kita buat kesiapan. Begitu. Jadi maknanya tak nak kita lalai daripada taubat. Supaya kita tak terlalai daripada taubat, mestilah ingatan-ingatan tadi itu mesti sentiasa dilatih. Wallahul muwaffiqu bifadlih. Dan Allah Ta'ala yang memberi akan taufik dan limpah kurnia dengan dan dengan kebanyakannya. Apa? Dan dengan kebaikannya. Jadi ini nak isyarat kepada gini. Huraian yang panjang tadi, surahan yang panjang tadi, kalau kita ikut tu dah nampaklah nak taubat kan. Tetapi seorang itu nak jadi taubat ke tak nak jadi taubat, itu pulang kepada dia, adakah dia dapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke tidak. Sekiranya walaupun dah tahu katanya perlu sangat kita taubat, tak berani kita mati dalam keadaan dosa, tetapi kalau Allah Ta'ala tak bagi taufik menggerakkan kita kepada taubat, tak terjalan. Walaupun begitu sekalipun, jangan lupalah kita minta taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, dan jangan kamu tak mau taubat. Jangan begitu. Dan jangan kamu tak mau taubat dengan sebab kamu tahu kalau taubat pun berat, buat dosa pula. Dia ada setengah orang tu dia kata, kalau saya taubat pun tak lepas daripada buat dosa juga. Sebab tak boleh nak buat macam mana sebab suasananya begini. Alasan dianya. Kenapa tak taubat? Dia kata kalau saya taubat pun saya buat balik. Baik tak taubat. Dia kata begitu.
Maka macam mana kalau datang perasaan gitu kita nak ukar macam mana? Kalau taubat pun nanti buat balik pula. Dia kata kalau taubat buat balik tak ada faedah taubat. Maka macam mana kita nak kata? Macam mana nak selesai sekiranya kalau datang fikirannya begitu? Kalau seorang datang fikirannya begitu tak nak taubat sebab dia kata kalau taubat pun balik buat pula. Maka dia katanya jangan buat begitu. Jangan kita tak mau taubat atas alasan kata kalau taubat pun balik buat pula. Sebab apa? Kerana tahu itu syaitan. Kerana tahu itu syaitan menipu juga. Bukan tahu yang sebenar. Dia kata, kalau taubat pun nanti buat balik pula. Jadi buat balik tu bila? Selepas pada taubat kan? Dia kata dia tahu diri dia ni kalau dia taubat berpuluh-puluh kali taubat sekalipun akan balik buat kepada dosa pula. Dia kata tak boleh nak tinggal. Lebih-lebih laginya suasana dia kata. Maka kita jawab katanya, kau tahu daripada mana? Katanya selepas taubat nak buat balik pula tu. Sebab benda depan kan. Benda yang masa depan. Tahu daripada mana katanya, kalau taubat pun akan kembali buat balik. Tahu daripada mana. Sebab kita ni kalau kira betul-betulnya, benda yang kita nak tahu, kita hamba, kita manusia, benda yang kita nak tahu ialah perkara yang berlaku pada masa yang telah lepas dan perkara yang berlaku sekarang. Itu saja yang kita tahu. Perkara yang kita boleh tahunya dua saja. Perkara yang berlaku pada masa telah lepas, kita tahulah kita buat apa-apa kan. Janji jangan terlupalah. Kalau terlupa tak tahu juga kata masa telah lepas kita ada buat apa-apa perbuatan. Jadi ala kulli hal yang kita tahunya, nyata-nyatanya ialah benda yang berlaku sekarang dan benda yang berlaku pada masa yang telah lepas. Itu yang kita tahu. Untuk masa depan, apa yang nak berlaku pada kita, tak boleh nak tahu. Kita tak dapat nak tahu. Tak boleh nak tahu sama sekali. Benda yang akan berlaku masa depan. Lepas tu daripada mana dia dakwa kata, kalau dia taubat pun dia balik buat pula. Tahu di mana kata dia nak balik buat pula. Padahal benda tu akan berlaku pada masa lagi akan datang. Pada masa depan. Dia kita majhul, kita tak tahu benda akan berlaku pada masa depan. Maka yang dia dakwa kata dia tahu diri dia ni kalau taubat pun dia balik buat pula. Ingatlah katanya tahu gitu tu tahu daripada itu tipuan syaitan. Bukan tahu yang sebenar pun sebab yang sebenarnya kita tak boleh tahu benda yang akan berlaku pada masa depan. Begitu. Lepas tu kalau dia dakwa katanya, dia tahu diri dia tak boleh nak sabar. Kalau taubat pun saja. Kalau taubat pun sia-sia sebab akan jadi buat balik. Sebab tu saya tak nak taubat. Maka dia tahu kata dia akan buat balik tu, itu bukan dia tahu sebenar pun. Itu kena tipu di syaitan. Seolah syaitan kata, kau kalau buat pun kau buat balik. Tak payah taubat. Sebab syaitan, dia setengah daripada perkara dia, kerjaan dia menipukan orang daripada supaya tak taubat. Sebab siapa nak berkawan dengan dia kalau orang taubat? Begitu. Jadi maknanya tahu itu syaitan menipu saja. Tahu kata kalau taubat pun buat balik pula tu, itu syaitan ya. Hasutan syaitan saja. Bukan dia tahu sebenar pun. Kenapa dia boleh kata begitu? Sebab kita untuk masa depan, kita tak boleh nak tahu. Tapi tadi dia kata dia tahu, itu bukan tahu betul. Bukan kena tipu di syaitan. Begitu. Maknanya, tak payah kita peduli.
Sebab itu adalah tipuan syaitan. Syaitan sentiasa menipukan kita supaya kita mati dalam keadaan berdosa. Tak biarkan kita bertaubat. Dan lagi pula dia kata kerana barangkali ni nak tolak yang dakwa kata kalau saya taubat pun saya balik buat. Fardunya kalau begitu. Kalau kata memang masa depan, kalau dia jawab kata memang benda yang akan berlaku masa depan kita tak boleh tahu kan. Tak boleh tahu, tapi kira dengan adat-adat yang terlepas, taubat dah banyak kali, balik buat pula. Taubat dah banyak kali, dah balik buat pula. Sebab tu dia kata dia ni akan balik buat pula. Maka jangan segan daripada taubat. Sebabnya, kerana barangkali kamu mati hal keadaan kamu itu orang taubat. Dulu daripada, yang sebelum daripada kamu kembali kepada dosa, kepada buat dosa balik. Jadi kalau dia kata, taubat pun begitu lah. Sebab nanti buat balik pula. Taubat pun begitu, nanti buat balik pula. Tak, kita pun tekan dia kata, mesti kau taubat. Nak tahu di mana? Selepas pada kau taubat, tak dan nak buat dosa balik, tak walaupun ingin nak buat balik kan, tapi tak dan nak buat, kau mati. Jadi mati dalam keadaan suci daripada berdosa. Tak dapat peluang lagi nak buat dosa balik. Boleh jadi nak jadi begitu kan. Jadi baik kau taubat. Kalau dia jawab katanya, banyak kali dah saya taubat. Tapi taubat sekali, tak lama buat pula. Taubat pula, tak berapa lama buat pula. Maka kita kata, teruslah taubat. Jangan berhenti, jangan katanya, jangan lemah. Sebab barangkalinya untuk masa ni, kalau kau taubat, boleh jadi selepas pada taubat, kau mati. Tak untung kau begitu. Selepas pada taubat, mati. Jadi maknanya dia tu mati dalam keadaan tidak ada dosa. Sebab dia mati belum pada nak kembali buat dosa itu pula. Untunglah begitu. Sebab tu walaupun dah tahu adat dia katanya dia akan kembali pula sebab dia tak boleh nak sabar daripada maksiat yang tersebut. Seperti orang yang bertagih dengan berjudi masalah, orang yang bertagih dengan dadah, dengan minum arak sekalipun. Kalau berhenti pun dia akan cari-cari. Kalau taubat pun dia akan cari-cari. Maka kita kata boleh jadi nak tahu di mana selepas pada taubat mati. Jadi tak dan nak buat dosa balik. Lepaslah dia daripada dosa. Begitu. Adapun, tengok. Dia kata, dan adapun kamu takut akan kamu kembali kepada dosa, maka mestilah kamu perkejapkan cita-cita atas mau kembali kepada dosa. Gitu. Atas tak mau kembali kepada dosa. Jadi maknanya, yang katanya, kalau taubat pun nanti buat balik. Maka kita cakap, kata dia, adapun kamu takut akan kamu kembali kepada dosa. Yang kita bimbang-bimbang kata taubat pun buat balik. Yang dia bimbang-bimbang kata lepas taubat pun buat balik. Taubat pun buat balik. Maka kita kata taubatlah. Lepas pada taubat kita usahalah. Kita usahalah katanya supaya kita tak akan kembali kepada dosa yang tersebut. Itu maknanya, dan adapun kamu takut. Maknanya tentang kata bimbang nak kembali, bimbang taubat pun nak balik buat pula. Maka mestilah kamu perkejapkan cita-cita. Kena cita bagi kemas, kejapkan cita-cita atas tak mau kembali kepada dosa. Taubatlah. Selepas pada taubat, kita kejakkan hati kata, tak mau kembali kepada dosa. Tak naklah sama sekali katanya, alasan tak taubat tu, takut buat balik. Tak nak begitu. Dia ada jalan keluar. Dan seterusnya, dan mestilah kamu benar
pada perkejakan cita-cita itu. Cita-cita tak kembali kepada dosa, kepada buat dosa balik tu kita kena benar. Maknanya betul-betul kejakkan cita kita tak akan kembali sama sekali kepada dosa. Usahalahnya begitu. Dan atas Allah Ta'ala dengan kurnia-Nya menyempurnakan taubat. Dan atas Allah, jadi mestilah kamu benar atas Allah dengan mengkurniakan, dengan kurnia-Nya kerana Allah menyempurnakan kau taubat. Jadi kita haraplah kepada Allah mensempurnakan taubat kita itu. Sempurna dengan mana taubat yang sempurna kita tak akan kembali kepada maksiat itu. Dan mestilah kamu benar maka jika menyempurna oleh Allah akan taubat kamu itu, maka menyempurna itulah maksud yang terlebih besar daripada limpah kurniaan Allah Ta'ala. Maka dia kata, maka jika menyempurna oleh Allah akan taubat. Sekiranya Allah Ta'ala bagi kepada kita, bagi kesempurnaan kepada kita pada taubat, Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita, kita dapat taubat dengan secara sempurna yang dikatakan taubat nasuha. Sekiranya kalau Allah Ta'ala bagi kepada kita dapat sepenuh, dapat taubat dengan secara sempurna, maka sempurna itulah maksud yang terlebih besar. Itu tujuan kita yang paling besarnya. Dapat sempurna dengan taubat, dapat taubat dengan sempurna. Itu maksud yang terlebih besar daripada limpah kurniaan Allah. Mana perkara yang Allah Ta'ala limpah kurnia pada kita yang paling besarnya ialah kita dapat taubat dengan secara sempurna. Dan jika tiada sempurna ia, tiada menyempurna ia Allah Ta'ala akan taubat kamu. Artinya kamu buat dosa pula. Sekiranya kalau Allah Ta'ala menggerakkan hati kita bertaubat dan kita dapat taubat, tetapi taubat itu Allah tak bagi sempurnakan taubat itu. Dengan maknanya buat balik pula dosa yang dia taubat. Maka sungguhnya telah diampunkan akan segala dosa kamu yang dulu sekaliannya, dan telah lepas kamu daripadanya dan telah suci kamu. Gini. Jadi kalaulah Allah Ta'ala bagi taufik bagi kepada kita, dia mensempurnakan taubatan kita. Mensempurnakan taubat kepada kita dengan maknanya takkan lepas pada taubat, kita tak akan kembali kepada dosa yang dilakukan. Tak buat balik pula. Maka itulah kurniaan nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala bagi kita. Jadi mana di situ dua kali untung. Satunya lepas daripada dosa apabila kita taubat dengan secara sempurna. Apabila kita taubat dengan secara sempurna, tanda kata taubat kita sempurna itu kita tak kembali kepada maksiat selepas pada taubat. Jadi mana iakah tandaan kata taubat itu dah sempurna? Tandanya seorang itu selepas pada taubat, dia tak kembali kepada maksiat itu dah sama sekali. Itu tanda kata, apa dia? Taubat dia, Allah Ta'ala menyempurnakan. Maka di situ, di mana? Di situ dikata sempurnakan taubat oleh Allah Ta'ala dengan maknanya tak kembali kepada dosa. Itu dah untung dua kali. Sebab apabila kita taubat, sebut kata taubat. Allah Ta'ala, innahu tawwabun rahimun. Allah yang amat terima taubat hamba dan amat kesian belas daripada hamba. Apabila kita taubat kena dengan syarat dan rukun dia, maka Allah Ta'ala mengampun akan dosa. Itu satu kebolehan.
satu kebolehan, itu dah hasil satu perkara, satu matlamat kita ialah dibersihkan daripada dosa, diampunkan daripada dosa. Semata-mata kita taubat, dah diampun akan dosa. Tetapi kalau nasib baik lagi, Allah Ta'ala bagi sempurna akan taubat itu dengan cara dia tak bagi kita tak kembali kepada dosa yang ditaubat. Dua. Lepas pada dosa dan tak kembali kepada maksiat. Dapat untung dua perkara. Lepas tu pulanya, sekiranya kalau Allah Ta'ala tak bagi sempurna pada taubatan kita, sekurang-kurangnya diampun dosa. Dosa yang telah lalu dah habis. Tapi dia kembali baik. Kembali buat balik. Jadi dosa baru, dosa yang lama dah habis. Contohnya, kita buat bandingnya begini. Sekiranya dosa dia tu ada 1000 masalah. Ada 1000 dosa. Ada 1000 dosa. Maka apabila dia taubat, semata-mata dia taubat dengan sempurna syarat dan rukun, 1000 dosa yang dia taubat itu dihapuskan. 1000 dosa tadi dihapuskan. Tetapi taubat dia tak sepenuh. Balik buat pula. Balik buat jadi satu balik. Dah boleh tahan dah tu. Kalau tidak taubat, dia buat pula, mana jadi 1000 lebih. Kan? Kalau dia balik buat, baru satu. Mana untung? Jadi maknanya, taubatlah tak rugi sama sekali. Tak rugi sama sekali. Paling kurang pun, apa dia? Dosa yang lepas-lepas diampun. Walaupun dosa baru akan datang sekalipun, tetapi dosa lalu dah telah lepas. Jadi maknanya belum pada nak berhutang duit orang balik tu, bayar dulu hutang yang telah ada. Salah katanya, nak berhutang baru pun berhutanglah, tapi hutang yang lama-lama tu bayar bagi habis dulu. Sebab tu jadi ringan kan. Jadi ringan. Nak berhutang baru pun berhutanglah, tapi hutang yang telah lalu dibayarkan semua. Maka kalau nak berhutang baru balik pun berhutanglah, tapi apabila kita berhutang baru balik, maknanya tak kena banyak bayarlah. Tetapi kalau kata hutang dulu pun tak bayar lagi, nak berhutang baru pula. Cuba fikir, berapa banyak hutang yang kita nak kena bayar? Hutang dulu lagi, hutang sekarang lagi. Akhir-akhirnya tak mampu nak bayar. Tetapi kalau nak berhutang baru, hutang dulu kita bayar bagi habis. Nak berhutang baru pun, kalau kiranya tak banyak sangatlah. Dah ringan, dah separuh-separuh kan. Jadi maknanya, sebab tu kita nak kepada jangan tak taubat. Jangan tak taubat. Itu tak tilik kepada mudarat dosa lagi. Tak tilik kepada halangan kita dengan Allah Ta'ala dengan sebab kekotoran dosa lagi. Dengan itu tak tilik kepada dosa itu menghalangkan taufik dan hidayat daripada Allah Ta'ala lagi. Memberatkan badan daripada amal ibadat lagi. Tak tilik kepada begitu. Tilik kepada untungnya taubat. Kenapa kita tak taubat? Paling kurangnya, hapus dosa. Kalau tak sepenuh kan, paling kurangnya dosa tu diampun. Kalau untung laginya, taubat diampunkan dosa dan sempurna tak kembali kepada dosa itu lagi. Itu untung lagi. Tapi paling kurangnya dah bersih. Buat sama taruh. Lepas tu kita usahalah, tahanlah diri, jangan buat balik. Nak buat-buat, tahan, jangan buat balik, jangan buat balik. Gitu sebab tu dia kata tadi, mestilah kita perkejakkan cita-cita tak mau kembali. Gitu. Sebab tu maknanya, maksudnya, jangan kita biarkan dalam keadaan banyak dosa. Nanti mudarat. Begitu. Dan seterusnya, dan mesti jangan kamu berasa sedikit akan sesuatu daripada dosa, istimewa dosa yang bergantung dengan manusia. Apabila seorang berdosa,
apabila seorang itu berdosa dengan mana-mana dosa, satu perkara nak pesannya, jangan perasan kata sedikit. Jangan kata berasa biasa tu salah begitu, tak bilangan pun, jangan. Pasal dosa sikit pun tak boleh. Pasal dosa sedikit pun tak boleh nak biarkan. Tengok dia katanya dan mesti jangan kamu berasa mana terasa sedikit, rasa sikit, rasa ringan akan suatu daripada dosa. Kau ni rajin buat amal ibadat, dosa sikit-sikit ni biarlah. Tak erau pun. Jangan. Pasal dosa kita ingat kata macam racun. Sikit pun racun. Kan? Salah kata ular ni bisa kan. Kalau anak ular pun jangan. Ini ular kecil saja. Cuba bagi dia sengat. Bisa juga anak pun. Kan. Kecil pun ular. Begitu ya. Tengok. Dia katanya mesti jangan. Kita jangan sama sekali. Jangan apa? Terasa ringan, terasa sedikit dengan dosa. Istimewa lebih-lebih lagi dosa yang bergantung bersangkutan dengan manusia. Kesalahan kita dengan manusia. Dosa sebab ada bersangkutan dengan manusia. Itu susah sama sekali. Dia ada ambil 2 orang RM1 saja. Lepas tu tak taubat, tak minta halal sebab dia ingat kata RM1 saja. Bukan berjuta pun. Jangan. Itu kalau silap nak minta maaf, kalau nak minta halal, tiba-tiba dia mati, tanggung sampai akhirat. Lepas tu di akhirat esok susah pula kita nak cari minta halal di dia. Kalau dia tak maaf, dia ambil pahala kita. Itu jangan buat jadi biasa. Sikit pun tak boleh. Lebih lagi dosa yang bersangkutan dengan orang. Buat zalim, mengupak ke orang ke masalah, ambil barang orang ke masalah. Itu. Jadi maknanya segala-gala dosa itu sikit banyak pun jangan kita rasa biasa. Kita kena serius dengan kata kita ni berdosa walaupun sikit sekalipun. Sebab ada sahabat katanya membilangkan minal muhlikat, setengah daripada kebinasaan seorang ialah dia membiasakan dengan dosa. Maknanya dosa sikit-sikit tu dia rasanya ringan saja. Nanti sekejap lagi dia baca Quran habis. Dia rasanya begitu. Nanti taubat Tuhan ampunlah. Jadi itu setengah daripada perkara yang muhlikat, perkara yang membinasakan orang seorang dengan sebab dia pandang ringan kepada dosa. Maka sungguhnya telah sampai khabar akan Imam Ghazali. Ini nak ceritanya, contohnya, itu nak bagi contoh kepada kita, katanya, jangan rasa sikit, jangan rasa ringan dengan dosa. Lebih laginya dosa yang bersangkutan dengan orang lain. Susah kita nak minta halal. Sebagaimana cerita yang sampai khabaran cerita itu kepada Imam Ghazali, yang mana Imam Ghazali sebut dalam kitab kitab Minhajul Abidin dia, daripada Kahmas nama dia. Daripada seorang namanya Kahmas bin Husin. Dia adalah orang negeri Basrah, Iraq. Orang yang sangat sikoh. Katanya bahwasanya berkata ia Kahmas, dia cerita kata, telah berdosa aku satu dosa. Dia ada buat satu dosa.
dia ada buat satu dosa. Dengan sebab dia buat satu dosa itu menyebabkan dia, maka menangis aku dengan sebabnya, sebab dosa tadi, semenjak 40 tahun. Dengan sebab satu dosa yang dia ada lakukan tadi itu menyebabkan dia duduk dalam duka cita. Dengan sebab berdosa itu 40 tahun dalam menangis atas kesalahan satu dosa tadi. Dia ceritanya begitu. Maka orang pun ditanyakan, apa dosa itu, Aba Abdullah? Aba Abdullah tu kinayah dia. Kahmas itu, dia lah, tapi dia Kahmas tu, nama, adapun Aba tu panggil kunyah. Macam kata Pak Belalang, gitu. Dia panggil kunyah. Orang pun tanya, dosa apa begitu yang menyebabkan dia tu menangis semenjak 40 tahun masanya? Maka kata Kahmas, telah ziarah akan daku oleh saudaraku pada Allah. Saudara pada Allah, saudara pada agama, bukan saudara pada nasab. Dia katanya ada suatu hari, ada saudara pada agama, saudara pada Allah menziarahkan daku. Maknanya ada seorang saudara datang ke rumah dia untuk menziarahkan dia. Suatu hari ada saudara, ada hamba Allah datang ziarah dia. Lepas tu biasalah nak pergi ziarah orang ni ada buah tangan kan. Ada buah tangan. Maka aku beli baginya, dia beli. Maka aku beli baginya akan ikan. Jadi mana tetamu datang ke rumah dia, ada orang datang ziarah dia jadi tetamu, maka dia beli ikan. Beli untuk nak jamu dia lah, untuk nak makan bersama dengan saudara dia. Maka makan ia, kemudian pergi, kemudian pergi aku kepada dinding jiranku. Maka ambil aku daripada dinding itu akan setokor. Mana seketul. Setokor tu seketul. Tanah. Maka basuh ia, dia tu Kahmas tadilah. Jadi Kahmas pun makan ikan bersama dengan orang datang ziarah dia. Sudah makan, jadi dia orang Arab tu, dia makan ikan, apa dia bau ikan, nak bagi habis bau ikan tu kena itu dengan tanah. Itu caranya. Dia nak bagi apa dia bagi anyam dia tu. Dia kalau dengan air saja tu, kalau hidup bau lagi. Lepas tu dia nak kena comor dengan tanah, basuh dengan air tanah baru habis. Maka jadi selepas pada makan ikan tu, bau ikan, bau anyam ikan tu lekat di tangan lah, terlekat. Maka dia nak buat macam mana? Lepas tu pulaknya dinding pagar, dinding rumah orang zaman dulu, orang Arab tu dia buat daripada tanah. Dia pernah tengok ke rumah Arab-Arab zaman dulunya, dia buat bata dia tu, bata dianya, dia ambil tanah liat, dia pijak sekali dengan jerami, dia peracurkan jadi macam selut, macam semin tu, dia masuk dengan jerami, lepas tu dia letak susun-susun, lepas tu ambil tanah comor. Comor begitu. Maka jadi dinding dia tu daripada tanah. Maka apabila sudah makan ikan dia, apabila dia sudah makan ikan, dia nak cuci tangan dia daripada bau ikan tadi tu, ambil sekutu tanah daripada dinding tadi. Lepas tu dia buat basuh tangan. Dia buat basuh tangan. Jadi maknanya ambil tanah daripada dinding rumah jiran dia. Itu kesalahan, sebab ambil tu tak minta izin kan. Itu salah lah. Lagi pulaknya itu bersangkutan dengan
dengan manusia. Jadi kesalahan dia tu bersangkutan dengan manusia, bergantung dengan manusia. Itulah katanya kesalahan dia tu. Kalau kita kira pun tanah seketusan itu tak mudarat pun kepada dinding. Bukan ambil besar sangat. Sekadar nak menyucikan tangan tu kalau kita katanya sikit pun dah cukup. Tapi nak kita kata ambil tanah kat dinding orang dengan tidak minta izin, itu adalah salah. Maka kesalahan itulah yang menyebabkan dia tu menangis sampai 40 tahun. Itu nak cerita katanya dia ni sebab itulah daripada cerita yang tersebut munasabahlah katanya jangan kita rasa ringan sama sekali, jangan kita rasa sedikit sama sekali dengan dosa. Lebih-lebih lagi dosa yang bersangkutan dengan orang, dengan manusia, dengan anak Adam. Susah apabila nak taubat. Itulah. Maka untuk malam ni kita akhir di situ pada kata, dan adapun keluar kamu daripada dosa-dosa dan lepas kamu daripadanya, maka ketahuilah olehmu akan sungguhnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu